Roket SpaceX baru sahaja terhempas di bulan dan meninggalkan sebuah kawah. Pada 5 Ogos 2026, sebahagian daripada roket Falcon 9 menghentam permukaan bulan. Pada 15 Januari 2025, Falcon 9 melancarkan 2 modul pendaratan menuju ke bulan. Blue Ghost milik sebuah syarikat Amerika dan Resilience milik syarikat Jepun, E-Space. Blue Ghost berjaya mendarat dan menjadi pendaratan pertama oleh kapal angkasa swasta yang berjaya sepenuhnya. Resilience pula terhempas ketika cuba mendarat di permukaan bulan. Namun peringkat atas roket yang membawa kedua-dua modul itu ke bulan kekal berada di angkasa. Ia hanyalah struktur logam kosong dengan berat kira-kira 4 tan, bersaiz lebih kurang seperti sebuah bas, dengan panjang sekitar 14 meter. Ia tidak mempunyai bahan api yang mencukupi untuk kembali ke bumi atau memasuki orbit yang selamat. Disebabkan aktiviti matahari dan gangguan graviti, selama 18 bulan terakhir ia bergerak dalam trajektori yang tidak menentu. Sehingga ahli astronomi mengira bahawa lambat laun ia akan bertembung dengan bulan. Pengiraan itu akhirnya menjadi kenyataan. Pada malam 5 Ogos, sekitar pukul 2.35 pagi, waktu Timur Amerika Syarikat, peringkat roket itu menghentam permukaan bulan berhampiran kawah Einstein pada kelajuan kira-kira 5.400 pelatu sejam atau sekitar 8.700 km sejam. Hampir 7 kali ganda kelajuan bunyi. Hentaman itu membebaskan tenaga yang standing dengan letupan beberapa tan TNT. Menurut anggaran saintis, ia menghasilkan kawah baharu selebar kira-kira 18 hingga 30 meter dan sedalam beberapa meter. Angka tepat berbeza mengikut sumber. Tiada siapa yang melihat kilatan hentaman itu secara langsung. Malah, secara praktikal ia hampir mustahil untuk dikesan kerana perlanggaran berlaku di bahagian bulan yang diterangi matahari. Dan kilatan hentaman seperti ini belum pernah berjaya dirakam dalam keadaan tersebut. Lebih menarik lagi, ini merupakan kali pertama dalam sejarah lokasi hentaman roket di bulan berjaya dirakam sebelum dan selepas perlanggaran. Probe Korea Selatan dan Nuri mula mengambil gambar kawasan tersebut kira-kira 30 minit sebelum hentaman dan terus merakamnya selama beberapa jam selepas itu. Dalam gambar-gambar tersebut, permukaan yang sebelumnya rata berubah menjadi sebuah kawah baharu dengan kesan gelap daripada bahan permukaan bulan yang terhambur di sekelilingnya. Selain itu, teleskop VLT milik European Southern Observatory yang terletak di Gurun Atacama, Chile, mengesan garis spektrum natrium dan litium dalam awan gas yang terangkat dari permukaan selepas hentaman. Para saintis berpendapat bahawa natrium kemungkinan besar berasal daripada tanah bulan, manakala litium mungkin berasal daripada roket itu sendiri. Menariknya, ini bukan kejadian pertama seumpamanya. Pada Mac 2022, serpihan roket China juga secara tidak sengaja terhempas di bulan. Kejadian itu mendapat perhatian besar kerana pada mulanya, serpihan tersebut tersilap dikenal pasti sebagai peringkat lama roket SpaceX. Dan jika kita turut mengira pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, seperti peringkat roket daripada misi Apollo yang diarahkan menghentam bulan untuk eksperimen seismik atau probe NASA L-Cross pada tahun 2009, jumlah pelanggaran buatan manusia di bulan sudah melebihi sedozen. Persoalannya sekarang, adakah kawah baharu ini akan diberikan nama tersendiri atau akan kekal tanpa nama di antara ribuan kawah lain di bulan? Tulis pendapat anda di ruangan komen.